Aku bukanlah pandai sangat untuk meluahkan perasaan di kertas putih ini. Aku cuma sekadar boleh bercerita. Untuk menyusun kata dan ayat, aku tak pandai. Tapi hati ini melonjak-lonjak untuk meluahkan rasa. Di kesempatan ini, dalam ruangan Adila, aku ceritakan kepada Mastura, seorang jiran di sini. Katanya dia boleh bantu aku untuk meluahkan apa yang aku rasa untuk tatapan dan renungan kita semua. Aku berketurunan Jawa dan aku datang ke Malaysia bekerja di Kuala Lumpur sejak 5 tahun yang lalu. Untuk sampai ke sini bukanlah semudah yang disangka. Walaupun Malaysia berjiran dengan Indonesia negaraku, tapi mereka yang tinggal di sini adalah berbeza dari cara hidup dan tutur katanya. Untuk sampai ke sini, aku perlu membelanjakan duit berjuta-juta rupiah. Kalau sini bermaksud beribu-ribu ringgit. Aku kena kuatkan semangat dan tahan hati. Niatku hanya untuk mencari rezeki di tempat orang. Memandangkan di tempat kelahiranku tidak semudah yang difikirkan untuk mencari rezeki untuk diri sendiri. Selalu aku perhatikan rakan-rakan dan jiran di tempat kelahiranku datang ke sini dengan berbagai pekerjaan yang ditawarkan. Bagi mereka yang kembali ke kampung, membuahkan hasil yang lumayan. Oleh kerana itu, aku juga ingin mengubah nasibku di tempat orang. Tujuan aku hanyalah satu, mencari rezeki sekadar yang termampu. Selagi ada harta yang sedikit kukumpulkan untuk tambang dan segala perbelanjaan. Kuala Lumpur, ku kenal hati budimu. Kau menduga kesabaranku dan keimanan. Manusia dengan jiwanya bercanggahan. Suasana sering menggoda. Kuala Lumpur, keindahanmu jadi sebutan. Anak desa merantau memenuhi mimpi. Ayah bunda kampung halaman ditinggalkan. Sawah ladang terbiar sepi. Mula ku melangkah di hati bimbang akan kecundang. Lihat kepantasan hidup di kota membimbangkan. Tapi keazaman dan ketabahan menemaniku mengharung hidup bernoda dan berliku. Kuala Lumpur, darimu banyak ku pelajari tentang hidup pahit manis berkesan di hati. Kenyataan tidak seindah di khayalan. Kepuraan jadi mainan. Aku melangkah di hati bimbang akan kecundang. Lihat kepantasan hidup di kota membimbangkan. Tapi keazaman dan ketabahan menemaniku mengharung hidup bernoda dan berliku. Kuala Lumpur, darimu banyak ku pelajari tentang hidup pahit manis berkesan di hati. Kenyataan tidak seindah di hayal.
Sampai saja aku di Malaysia dulu, aku kemudiannya dihantar untuk menjaga orang tua di daerah yang dipanggil Kuala Lumpur. Aku tinggal dengan satu keluarga yang sederhana untuk menjaga orang tuanya yang sudah uzur. Secara terus terang ku katakan, menjaga orang tua bukan semudah yang disangkakan. Untuk permulaan, aku kena perhatikan dulu bagaimana sikap dan cara tuan rumah dan orang tua yang hendak dijaga. Menjaga orang tua adalah satu ujian berat buatku. Aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Kedua-duanya sudah pun meninggal dunia sejak aku remaja lagi. Kemudian aku tinggal bersama keluarga pamanku yang hanya bertani sebagai pendapatan utamanya. Menyedari akan hal itu, aku berkira-kira untuk mengubah corak nasibku. Aku pernah berkahwin dulu, tapi rumah tanggaku hanya bertahan selama 2 tahun sahaja. Suamiku hilang entah ke mana. Aku dengar juga cerita yang bekas suamiku juga datang ke Malaysia untuk mencari rezeki. Adakah aku juga akan menerima nasib seperti mereka yang aku dengar? Ngeri bila aku memikirkannya. Harap-harap Tuhan lindungilah aku dari segala musibah. Setelah 2 tahun aku bekerja dan menjaga orang tua di Kuala Lumpur, ditakdirkan ibu tua itu meninggal dunia. Sedih juga hatiku mengingati Mak Mah. Walaupun dia agak cerewet, tapi aku jugalah tempat dia bercerita zaman kegemilangannya sebagai seorang penari kebudayaan yang terkenal. Dulu katanya, dia selalu aja buat persembahan di luar negara. Banyak kenangan manis yang tersimpan. Setelah Mak Mah meninggal dunia, aku ingin beralih pekerjaan daripada pembantu rumah. Menjaga orang tua, aku beralih pula untuk menjaga anak kecil pula. Menjaga anak kecil, renyah, memang penat. Tapi aku gembira kerana 3 beradik yang kujaga, semuanya mendengar kata 5 tahun, 2 tahun dan 8 bulan. Seharian aku sibuk di dapur. Pada paginya, sebelah tengah harinya, aku akan memastikan anak-anak itu mendapat makanan yang secukupnya untuk mereka. Sambil menidurkan yang kecil, sebelah petang aku menyediakan minum petang dan bersiap untuk hidangan makan malam pula. Perantau musafir perjuangan, tabahkanlah hatimu. Berjuang di rantau orang, sedih pilu hanya engkau yang tahu. Ingatan anak dan istri, janganlah mengiris hatimu. Kerinduan desa nan permai, janganlah melemahkan semangat juangmu. Di waktu ujian badai terus melanda, engkau tetap gigih berjuang, membenarkan sabda junjungan, terus memburu menuntut janji. Pastilah Islam gemilang lagi, tapi pejuang kembara perjuangan. Ujian bukan batu penghalang, kerana itulah syarat dalam berjuang. Perantau musafir perjuangan, tabahkanlah hatimu. Berjuang
perjuangan, tabahkanlah hatimu berjuang di rantau orang sedih pilu, hanya engkau yang tahu. 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 Setakat ini aku bersyukur kerana tuan rumah Puan Intan dan Cik Jamil begitu baik orangnya. Puan Intan beri aku berehat bila dia pulang dari kerja. Tapi aku pula yang rasa tak sedap hati. Orang buat baik, kita kena balas baik juga. Di taman perumahan Puan Intan ni, boleh dikatakan kebanyakan rumah terdapat pembantu rumah yang digajikan oleh majikan. Berbagai bangsa yang ada dan macam-macam cerita yang aku dengar. Yang larilah, yang membawa lelaki masuk rumah lah, yang lari ikut lelaki bangsa asing lah, bayi ditinggalkan seorang diri di rumah, bibiknya lari. Berbagai lagi yang aku dengar. Semua cerita yang aku dengar menginsafkan aku betapa aku sangat bersyukur kerana mendapat majikan seperti Puan Intan dan Cik Jamil. Perkara yang sangat aku titik beratkan ialah menghormati majikanku. Aku tidak terkecuali dengar cerita majikan main kayu tiga dengan pembantu rumahnya. Itu semua bukan cerita dongeng, tapi kenyataan. Aku selalu mengingatkan diriku, apa tujuan utamanya aku datang berhijrah ke sini. Kalau baik niat kita, baik jugalah yang akan kita dapat nanti. Setakat ini, aku masuk tahun ketiga bekerja di sini. Ada juga suara-suara sumbang yang kata, sampai bila kau nak kerja sebagai pembantu rumah? Kalau kau kerja kilang ataupun kedai makan, lebih bebas tau. Boleh pergi jalan ke mana-mana saja yang kau suka. Tak ada yang nak larang. Kalau jadi pembantu rumah ni, terperuk ajalah kau kat rumah dengan budak-budak dan kerja-kerja rumah yang tak pernah habis. Tapi aku tak akan mudah mendengar cakap-cakap sumbang yang menyuruh aku bertukar haluan kerja. Biarlah aku sibuk seharian dengan anak-anak Puan Intan dan kerja-kerja rumah yang tak pernah selesai. Asalkan aku gembira dan Puan Intan sekeluarga sudah pun menganggap aku sebahagian daripada keluarganya. Aku tidak akan pernah lupa pesan pamanku. Kalau pandai meniti buih, selamatlah badan ke seberang. Cermat peribahasa, selalu berbudi tinggi, biar merendah. Kata orang jangan dibantah, pikir dahulu sebelum berkata, biar merendah. Kata
dibantah, fikir dahulu sebelum berkata. Selalu meninggikan diri, anak dagang negeri orang. Jika selalu meninggikan diri, sombong dan iri hati, mementingkan kemahuan sendiri, akhirnya mendapat keji peribahasa. Jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Peribahasa manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Masa di kampung dulu, aku masih lagi teringat satu cerita yang agak gempar juga di kampungku. Cerita ini selalu menjadi bualan kami di kampung. Bila saja kami berkumpul dulu, tentu ada cerita ini yang timbul. Kisah ini bermula dari sebuah rumah yang ditinggalkan. Tuan rumah itu namanya Wang Kelimah. Dia seorang tua yang tinggal berdua dengan cucunya. Wang Kelimah pandai mengurut. Ramai yang mendapatkan perkhidmatannya. Bukan saja mereka yang terselur kaki atau tangan, mereka yang sakit-sakit badan pun selalu mendapatkan perkhidmatan Wang Kelimah. Apalagi orang bersalin, Wang Kelimah lah yang dicari untuk mengurut mereka. Anak Wang Kelimah ada 3 orang. Semuanya tinggal di Kuala Lumpur. Oleh kerana memandangkan Wang Kelimah sudah tua, anaknya membuat keputusan untuk membawa Wang Kelimah untuk tinggal bersama mereka. Pada mulanya Wang Kelimah tidak bersetuju. Dia masih lagi mahu tinggal di kampung walaupun bersendiri, kerana cucunya sudah pun belajar di sekolah berasrama penuh. Mahu tak mahu, akhirnya Wang Kelimah terpaksa bersetuju dengan cadangan anak-anaknya untuk tinggal bersama di Kuala Lumpur. Tinggallah rumah Wang Kelimah begitu saja. Oleh kerana banyak pokok buah-buahan seperti rambai, rambutan, manggis dan lansat, seorang daripada anaknya mengupah seorang untuk menjaga rumah yang ditinggalkan itu. Tapi dengar cerita, Pak Udi menunggu rumah itu cuma seminggu saja. Pak Udi memberikan alasan yang dia terpaksa menemankan saudaranya yang lain. Akhirnya rumah Wan Kelimah ditinggal begitu saja. Bila musim buah tiba, ada juga budak-budak nakal yang mencuri buah-buahan di rumah Wan Kelimah. Ramai di antara orang-orang kampung selalu bercerita tentang rumah Wang Kelimah yang ditinggalkan itu. Dengar ceritanya, ramai orang kampung yang selalu lalu lalang di situ akan mendengar bunyi-bunyi dari dapur rumah Wang Kelimah itu. Nyanyianku hanya untuk
Dari mulut ke mulut, cerita rumah tinggal Wan Kalimah terlalu cepat tersebarnya. Macam-macam cerita yang didengar. Bila dah makan tahun, rumah Wan Kalimah itu ditinggalkan tanpa diuruskan. Nampaklah rumah itu kelam dan sunyi. Tambahan, bila sebelah malam, sesiapa yang melintasi rumah Wan Kalimah akan merasa seram, tak menentu. Pada mulanya cerita itu hanya berkisah ada dengar bunyi-bunyi di dapur rumah Wan Kalimah. Tapi bila lama kelamaan, cerita itu menjadi satu pokok cerita yang popular di kampung itu. Rumah Wan Kalimah itu dikatakan berhantu. Ramai di antara orang kampung menjadi takut untuk lalu di situ. Oleh kerana ramai yang takut, rumah yang asalnya tepi jalan menjadi sunyi, tak ditempuh orang. Mereka semua melalui jalan lain, dan jalan di tepi rumah Wan Kalimah tidak lagi digunakan oleh orang yang lalu lalang. Rumah itu ditinggal begitu saja, tanpa ada siapa pun yang menjenguknya. Lama kelamaan, kawasan rumah itu ditumbuhi dengan rumput dan lalang meninggi. Semakin hebohlah orang bercerita tentang rumah Wan Kalimah. Bila musim buah-buahan tiba, tiada seorang pun yang berani ke sana. Kok buah-buahan itu tinggal begitu saja dimakan dek tupai dan burung. Setahun kemudian, kami dapat cerita yang Wan Kalimah sudah pun meninggal dunia di rumah anaknya di Kuala Lumpur. Masing-masing heboh pula bercerita yang ada ternampak Wan Kalimah pulang ke rumahnya yang telah menjadi semak samun itu. Aci buka pintu, Nana balik, ai pukul 1. Jangan takut burung hantu, Nana bawa tongkat semampu. Jangan takut burung hantu, Nana bawa tongkat semampu. Aci, jangan takut, Nana ada, hai parang kontot. Hantu syaitan semua kecut, nampak parang keren dicabut. Hantu syaitan semua kecut, nampak parang keren dicabut. Kalau Nana bilang begitu, baru senang rasa hatiku. Kalau datang syaitan dan hantu, Aci pukul dengan menjemput. Kalau datang syaitan dan hantu, Aci pukul dengan menjemput. Beberapa bulan selepas itu, seorang cucunya baru saja tamat belajar dari luar negara.
datang menjenguk rumah yang ditinggalkan itu. Cucunya membawa sekali 2-3 orang untuk membersihkan rumah tersebut. Setelah seminggu selepas itu, mereka kembali lagi ke situ untuk membersihkan kawasan sekitarnya. Bila telah dibersihkan, barulah nampak terang dan cantik rumah itu. Tambahan berdekatan dengan jalan raya. Semasa cucu Wan Kalimah balik untuk membersihkan kawasan rumah itu, dia juga membawa seorang ustaz untuk membaca doa selamat. Ramai orang kampung yang dijemput untuk menghadiri majlis doa selamat berkenaan. Dalam masa perbualan, ustaz berpesan, kalau boleh janganlah kita tinggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Terbiar begitu saja. Kalau boleh, jenguklah sekali-sekala tanda rumah kita masih ada penghuninya. Takut-takut kalau lama sangat ditinggalkan tanpa dipedulikan, mungkin makhluk halus pula yang menjadi penghuninya. Sekarang cucu Wan Kalimah yang tinggal di rumah itu nampaknya bersih dan berseri. Sekarang tiada lagi cerita yang menakutkan. Suasana rumah Wan Kalimah sudah bertukar wajah. Atas kebijaksanaan cucunya, dia mendirikan gerai yang menjual pelbagai jenis makanan untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Tambahan pula sebelah malam menjual sate, kerang rebus dan juga kerang bakar. Akhirnya rumah Wan Kalimah yang dulu yang sangat ditakuti kini menjadi tempat tumpuan para pengunjung untuk menjamu selera dengan pelbagai hidangan yang ada. Teringat aku kata pepatah kita, hina besi kerana karat, hina rumah kerana semak. Masih ada lagi rumah lama tinggalan ayahanda. Bila aku pulang, masih lagi terbayang lakumu. Rasa wangi lagi harumanmu ibu, teringat ayah di kamar yang tinggal. Ibu, aku telah dimiliki. Jauh ku tinggalkan desa ini. Pusaramu ku siram, ku rasakan aku direstui. Apa yang kau berikan, aku kini rasa disayangi. Pulang abang, pulang saudaraku, masih hijau di desamu ini. Bayu masih seperti dahulu, hujan rintih hias pelangi. Pulang abang, pulang saudaraku, masih hijau di desamu ini. Bayu masih seperti dahulu, hujan rintih hias pelangi. Ibu, aku telah dimiliki. Jauh ku tinggalkan desa ini. Pusaramu ku siram, ku rasakan
pohon